Bismillahi ma Allah, la yasuqul khaira illa Allah. Bismillahi ma Allah, la yasrifu su'a illa Allah. Bismillahi ma Allah, ma kana min ni'matin famin Allah. Bismillahi ma Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Wa ba'du. Qala Syekhul Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fi ta'arain. Kitab kita pakai muka surat 44 perenggan akhir tu. Kata Musannif rahimahullah ta'ala, dan ketahui olehmu bahawasanya harta itu tiada dicelakan akan dia semata-mata, bahkan yang dicela itu harta yang melalaikan daripada ibadat. Adapun harta yang menolong atas ibadah, maka iaitu dipuji. Bersabda Nabi SAW, ni'mal malu salihu lil mar'i salihi. Ni'mal malu, rasanya tak ada alif pada mim tu. Ni'mal malu salihu lil mar'i salihi. Artinya sebaik-baik harta yang baik itu, sebaik suatu harta yang baik bagi seorang yang baik, tetapi tiada sayugia membanyakkan akan dia. Hadirin sekalian, syukur Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah kurnia dia juga menjadikan kita atas muka bumi ini, alhamdulillah, dapat pula Islam sejak lahir lagi, dengan dilahirkan kita daripada mak ayah kita Islam, alhamdulillah. Dapat pula dalam keadaan taat, nak ikut perintah dia, tinggalkan larangan dia. Dengan dibesarkan kita dalam keluarga Islam dan masyarakat Islam, alhamdulillah. Dia beri pula pada kita nikmat, ada keinginan, kehendak terus nak belajar, nak faham perjalanan agama, agar agama kita ni bukan saja warisan, tapi agama yang betul-betul ikut perintah Tuhan, betul perjalanan zahir dan perjalanan batinnya. Alhamdulillah. Syukur Allah Subhanahu Wa Taala memberikan berbagai nikmat pada kita, nikmat demi nikmat demi nikmat. Duk surau ni pun nikmat demi nikmat kan. Saya pun lupa dah Maria itu ada aircon tak ada aircon. Ada dah lah. Ada dah. Dia lama tinggal sampai tak tahu apa benda yang lepas. Alhamdulillah dapat kita hadir selepas cuti, macam-macam peristiwa kat kita. Dipertemukan kita petang ni untuk insya-Allah kita manfaatkan kebolehan kita untuk berada dalam satu majlis ni. Itu pun mengikut SOP apa dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara kesihatan kita, pelihara jasad kita, pelihara nyawa kita, dan dia pelihara iman kita. Paling besar, dia jaga iman kita. Dan kita pun berkewajipan jaga iman kita, macam mana kita lah ni duk jaga jasad kita, duk jaga kesihatan kita, duk jaga nyawa kita. Paling besar kena jaga iman kita. Bahkan jaga iman itulah fardu. Adapun kesihatan bukan maksudnya boleh diabaikan. Pasal salah satu perkara yang diperintahkan kepada kita adalah menjaga nyawa. Haram bunuh diri. Tapi nyawa bukanlah matlamat maksud hidup atas muka bumi ini. Cuma nyawa alat untuk kita meneruskan kehidupan, untuk supaya hidup ni dengan Allah kita berbakti. Sepatutnya gitu. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala makin fahamkan kita, makin ertikan kita dalam bab agama ini. Dan alhamdulillah dipertemukan kita dengan guru, dengan orang yang boleh mengajar dan membawa kita ke jalan yang betul, mengajar agak kita bagaimana perjalanan Islam, perjalanan iman, betulkan perjalanan zahir, perjalanan batin. Apatah lagi di sebuah kitab kita baca ni, ada nama penawar bagi hati. Nak menunjukkan hati kita ni ada penyakit. Tak kena gayanya, penyakit hati kita banyak. Jadi bila sebut penawar tu ada penyakit, kena kenal penyakit apa yang ada kat hati kita dan apa penawarnya.
istilah moden sikit, kena tahu apa antidote kan, yang kita nak pakai. COVID-19 ubat tak ada lagi, kaedah dia kita jaga kita. Pasal ubat ada, kaedah dia mencegah lebih baik daripada berubat. Jadi sama juga bab hati, mencegah lebih baik daripada berubat. Pasal nak ubat hati bukan senang. Satu, mudah-mudahan Allah Ta'ala dia bukakan pintu hati kita, diberikan sinaran jiwa kita untuk kita ni boleh berpantang daripada penyakit-penyakit yang boleh merosakkan hati sanubari kita. Hati rosak bukan senang nak repair kan. Bahkan tuan badan pun dia tak tahu hati dia rosak. Dia tak tahu akidah dia rosak. Dia tak tahu fahaman dia rosak. Dan dia sedang merosakkan diri dia. Disebabkan hati yang rosak ni, dia akan rosakkan seluruh maksud kehidupan dia untuk mencapai redha Allah, untuk boleh cinta kasih pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gagal. Na'udzubillah. Itu penyakit hati tu. Orang yang baik hati ni orang yang sentiasa ala dawam ingat Allah Ta'ala, sentiasa zikir ke Allah Ta'ala, fikir ke Allah Ta'ala, tauhid ke Allah Ta'ala, sentiasa rujuk ke Allah Ta'ala. Dunia ni dah duduk dunia, kita makhluk. Dunia ni makhluk, ambil makhluk atas kadar yang sekadarnya untuk kita melangsungkan kehidupan sebagai makhluk yang duduk atas muka bumi ni sebagai musafir yang dalam perjalanan, apa tak dapat tidak sebagai musafir kena pakai, kena ambil. Kita bukan nak kekal kat sini. Jadi prinsip-prinsip kehidupan kita macam tu, macam mana diajar oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hendaklah sangat jelas pada kita, barulah kita boleh melalui kehidupan ni dengan kehidupan yang betul. Tanpa fahaman yang betul untuk kita nak melalui kehidupan ni, kita akan tersasar. Matlamat yang sepatutnya dicapai, kita tak kejar matlamat tu. Saya ngaji ada guru buat misal, kata dia, misal kita nak pergi surau, nak pergi masjid. Tengok-tengok ada ular melintas jalan. Kita pun berhentikan motor, kereta, cari kayu, hambat ular tu sampai tak pergi masjid. Tak kena tu. Mudah je kan. Misal tutup guru tuan-tuan, dia orang cerdik, dia bagi misal gitu, berlepak kena kepala kita. Apa maksudnya tu? Maksudnya kita kalau dah faham nak pergi jalan baik satu hal, tapi janganlah apa yang halangan melintang tu menggagalkan untuk kita mencapai matlamat. Jadi kalau macam sebut ular tu, dia halangan. Haiwan menyakiti, takut nanti masuk dalam rumah, mencederakan orang lain. Tapi janganlah sampai kejar dia, kita tak pergi masjid. Begitu juga lah keliling kita pun sama. Kadang-kadang memang ada orang jahat, Yahudi, Nasrani apa seumpamanya. Ada orang kafir yang tak suka dengan Islam ni. Jangan duk sibuk lah dengan orang kafir tu. Sedangkan kita punya matlamat untuk islah diri, untuk mengaji, untuk apa yang Allah Ta'ala perintah, kita perlu taati. Yang fardu, begitu juga yang sunat-sunatnya, agar jadi baik hati. Jangan sampai benda tu tercuai. Kononnya pasal nak lawan musuh, rupanya kita jadi hidup punya musuh. Na'udzubillah. InsyaAllah ada sambungan yang kita nak belajar ni atas tajuk kitab kita besar atas nama penawar bagi hati. Masih kita nak bicara bab penyakit ni dan macam mana nak ubat dia. Tajuk kita nak bicara masalah harta. Yang harta ni salah satu sebab menyebabkan berlaku kebaikan atau kecelakaan. Kita pun memang nak bicara kat situ. Walau bagaimanapun, umumnya harta ni banyaknya, kebanyakan atau ghalib yang kita tengok, ramai orang dapat harta rosak. Ghalib yang itu. Walaupun ada orang di sebaliknya, dengan sebab dia dapat harta jadi baik. Ada. Jadi yang ni yang dia nak sebut, kata Musannif rahimahullah ta'ala, ketahui ilmu bahawasanya harta itu tiadalah dicelakan akan dia, harta ni semata-mata. Maksudnya bila sebut harta je jahat, rumah je jahat,
Duit aja jahat. Tidak. Bukan harta tu sendiri jahat. Tapi bagaimana kau dapatkan, bagaimana kau belanjakan, yang itulah menentukan baik jahatnya. Jadi kena perbetulkanlah bagaimana dapat harta, dan dapat harta bagaimana pula kita belanja. Salah cara ambil, salah cara belanja, dengan sebab tu kita diseksa. Balasannya neraka. Na'udzubillah. Yang tu yang menyebabkan kita gagal daripada mencapai matlamat untuk berbakti pada Tuhan Yang Maha Esa. Baik, jadi harta ni tiadalah dicelakan, dia semata-mata. Bahkan yang dicela itu harta yang melalaikan daripada ibadat. Cuma kenal pastilah apa yang dikatakan lalai itu. Pasal kita kalau tak belajar betul-betul dengan guru tuan-tuan, kita akan dapati kita mana ada lalai. Tuan-tuan, saya tak kata tuan-tuan, banyak tuan-tuan kita lalai. Dalam duk taat pun lalai. Saya ngaji Tok Guru dia sebut mudah gitulah. Kita dalam taat pun lalai, dalam semayang pun lalai, dalam puasa pun lalai, dalam duk buat haji pun lalai, dalam duk umrah pun lalai, dalam duk sedekah pun lalai. Bukan saja lalai, yang tu pun ibadat kita boleh kena samun. Mai riak, mai ujub, mai takabur, mai hasad. Habis. Tak ada apa yang tinggal dekat kita. Yang tu pun kita boleh lalai. Jadi janganlah berani nak mendabik dada, aku punya harta tak melalaikan aku. Macam itulah. Saya ngaji ada guru pesan itu. Tuan saya ngaji tu, dia pun saya tengok guru yang duk ngajar masa saya duk ngaji dulu. Dia pun duk kata apa? Aku pun nak kata aku ni tak lalai dengan harta aku pun banyak lagi lalai. Nah, memang tutup guru ulama yang memang betul-betul takwa ni, mereka tu kita kata usaha sedaya upaya dah takwa, tapi dia tak mengaku dia sebagai orang yang muttaqin. Yang ni memang sunnah dan fitrah Allah Ta'ala. Jadi kan hamba-hamba dia yang mukmin, khasnya di kalangan Rasul, Nabi, para wali, tutup guru kita yang lepas, mereka ni memang sangat taat. Dalam duk taat dia mengaku Rabbana zalamna anfusana, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah, kami banyak zalimkan diri kami ni, kezaliman kami sangat banyak. Duk taat ni pun lalai. Mereka ni memang dah diasuh dah latih macam tu. Tak pernah mendabik dada. Ibadat yang mereka buat tu menyebabkan mereka berpuas hati dan merasa lega dengan ketaatan. Khas nak sebut tentang harta tu lah. Yang dia kata harta ni masalah dia jika melalaikan daripada ibadat. Jadi kalau kita semak satu-satu tuan-tuan, tambah kita jumpa yang Tok Guru betul-betul, kita kena londeh lagi, air teriak kita kan. Maksud saya kena londeh apa? Dia cerita satu-satu harta kita, mau menangis kita. Pasal apa tu? Banyak sebenarnya yang melalaikan. Kita buat misal lah kan. Lah ni kalau harta yang paling banyak melalaikan kita apa? Handset. Tuan-tuan saya tak tahu lah kok wali-wali kan. Boh pergi pasal gitu. Melainkan tuan-tuan ni handset ni top up apa semua bawa pilih gitu kan. Prepaid ke atau lagi apa? Postpaid. Postpaid ke prepaid kan. Memang tuan-tuan ni beli handset, matlamatnya aku nak mengaji live dengan ustaz-ustaz ni, aku nak tengok YouTube ni. Yang ni adalah medan mengaji aku, pasal aku nak mengaji susah. Selain daripada perlu dengan WhatsApp apa call apa sebagainya. Besar urusan aku nak mengaji. Memang tak pernah buka lain daripada mengaji. Silakan. Kalau tak pandai baca Quran dengan sebab handset boleh baca Quran. Tak hafal Quran boleh hafal Quran. Tak apa, tak kenal Tuhan boleh kenal Tuhan. Tak kasih Nabi boleh kasih Nabi. Dengan sebab handset. Ni memang steady. Cuba tunjuk tengok siapa dia yang ada macam tu. Yang tu yang kata, kita kadang rasa macam bagus dah kita guna handset tu tak? Betul kan? Betul kan? Satu saya ngaji, saya kat India tu, kat Hyderabad tu, ada khalifah syekh sana. Dia selalu pakai handset biasa saja. Lepas tu, ada anak murid dia ada handset. Ni lah smartphone ni.
Dia pun mula-mula seronok lah harta kan. Canggih lah. Bagus kan teknologi apa ni. Dia orang kawan dia duk cerita macam ni. Buka je. Ni tengok macam-macam ada. Nyanyi ada, lagu ada, sakit elan lah, apalah, di YouTube lah apa. Dia ambil tu, dia campak langsung dinding. Syaitan. Pakai handset lama balik. Siapa boleh dapat macam ni? Tu pun dia kata, ya Allah, aku buat zalim banyak diri aku. Ampunkanlah aku. Untuk terus tu. Macam hari tu Sadar David ada lah. Harta aku tak lalaikan aku. Saya sembang lah. Saja tu saya nak kata tu kat saya tak niat kata tuan-tuan. Pasal tak tahulah pasal saya pun mengaji dengan Tok Guru gitu. Memang dia ajar macam tu. Muhasabah. Nak buat macam hidup salafus soleh dulu, apatah lagi nak tiru betul-betul cara hidup Nabi, Rasul, jauh kan. Nanti kita jumpa dia ikut. Ada disebut nanti bagaimana kisah para sahabat, para Nabi, Rasul. Mereka ni memang tak pernah melalaikan sikit pun pada orang Ta'ala. Sedikit kelalaian tu tengok dia buat apa kata dia. Kita ni kalau telah misalnya kita buat rumah, letih duduk rumah rasmi apa jamu orang makan, kita tengok petang tu tak bangkit sembahyang asar pasal letih. Berani tak jual rumah tu? Ke rumah tu aku buat makan tahfiz. Siapa? Dengan sebab tu aku tinggal sembahyang asar berjemaah sekali. Ada tak? Susah kita kan. Susah kita cari, susah nak buat makan tahfiz. Senang banyak budak-budak tahfiz. Yang tu boleh kita cakap. Na'udzubillah. Kalau ada yang boleh buat itu, Masya Allah. Tapi tuan-tuan nak jumpa tutup guru yang asuh kita macam tu, zaman lah ni ialah zaman susah. Kita nak dengar tutup guru yang mengajar daripada mulut dia keluar perkataan-perkataan macam tu pun susah lah. Zaman lah ni banyak pahaman apa, semua mudah. Sikit soal. Saya tengok ni surau kan, ada Jumaat ni? Tak ada. Berapa putung je Jumaat kan. Putung tu maksudnya berapa orang je lah kan. Sebagai jemaah pada orang nak buat Jumaat kan. Macam tu lah kan. Tapi arahan ada. Kebenaran dah bagi lah. Jadi kalau memang rasa tak relevan untuk buat, kita pun ada SOP dalam syarak. Mana tempat boleh buat Jumaat dan Jumaat tak. Mustatir pun katalah yang buat rumah. Tengok macam tak mustatirnya buat rumah je. Orang tak pernah nampak. Memang kita kenal orang ni, katalah lah kita penduduk awal sini yang datang main buat rumah sini. Kita pun jumpa, tak pernah datang ke surau. Majlis ilmu jauh sekali. Tu mana mustatirnya tiba-tiba nak buat Jumaat apa benda? Siapa ahli mustatirnya? Tu SOP syariat tu dalam mazhab Syafi'i tu. Tapi sekarang tengok macam ni. Yang di luar kita akan tengok macam ni. Mudah. Tempat tak bersuruh buat Jumaat pun dibenarkan untuk buat Jumaat. Sehingga asrama-asrama sekolah rendah, sekolah menengah pun kalau dia buat Jumaat. Sampai cikgu apa penin. Yang kata ustaz penin, cikgu apa penin. Boleh buat Jumaat pula. Siapa yang mustatin? Cikgu pula persoal. Tapi macam bukan pagi. Tuan macam ni. Tuan saya tak tahu. Pasal kalau kita orang yang belajar dan ada orang kata ada disiplin ilmu, saya nak gunakan bahasa yang kita nak pakai lah ni lah. SOP tu kalau ada kita pun cermat tengok. Betul ke ni? Jangan nak buat macam tu. Nak pakai emas pun kena SOP. Ni kena denda. Memang kita tak adalah kena denda macam apa dalam majlis agama apa tak ada apa. Tapi kita denda, kita bukan pandang sini, kita pandang sana je. Sah tak sah, betul tak betul. Allah Akbar. Sikit itulah. Baik. Ada pun harta yang menolong. Jadi asal dia cerita, dia kata harta ni bukan semata-mata dicela. Tapi harta yang cela ni yang melalaikan. Cuma nak faham lalai tu, yang tu yang kena ngaji sungguh-sungguh tu. Banyak benda tu, tu saya kata kalau kita jumpa Tok Guru betul yang cerita bab lalai ni, Allah. Tu bahasa mudah saya sebut lah tadi kat tuan-tuan, apa? Kita sembahyang pun duk lalai. Kita duk baca Quran pun duk lalai. Duk selawat dan Nabi pun lalai. Kita dalam duduk taat pun lalai. Apa dah lagi tak duduk dalam taat. Mana ibadah kita? Situ kan. Kalau harta yang katalah ada kita di mana ibadah tu di mana? Kalau ada peluang ni saya sebut, memang kita kena kenal lah tu kan, pasal
Kita ni nak buat sembahyang, nak baca Quran, nak selawat, tak banyak mana. Jadi antara ibadat tu apa? Yang ni yang saya mengajar apa saya ada sebut, disyarah oleh tutur ulama kita. Nak ibadat ni, dia sebenarnya perasaan keimanan kita kepada Allah Ta'ala dan merasai kehambaan diri dan pengiktirafan kita dan mengakui apa yang kita milik. Khasnya kalau berharta ni, benda besar sekali. Sebelum cerita bab lalai ni, apa dia? Kita mengiktiraf apa harta ada kat kita tu limpah kurnia daripada Allah Ta'ala belaka, bukan daripada kepandaian aku. Walaupun tengok sebab tu dia tak pandai aku, ada sijil aku, kerja tu lampak kerat aku kumpul macam ni, aku melabur sini, aku dapat macam ni, aku meniaga macam ni, aku kerja macam ni, apa sajalah jalan-jalan meniaga, jalan-jalan untuk dapat duit tu, kita tak pandang pun sikit usaha ikhtiar kita. Bahkan kita kata ni semua limpah kurnia daripada Allah Ta'ala belaka, tak ada satu apa pun daripada aku. Aku ni lalu je ikut kerja apa-apa, kena aku tak pernah fikir pun, dapat di tangannya la ilaha illallah, ni semua daripada Allah Ta'ala belaka. Itu pertama kali, supaya jangan lalai. Itu pertama kali. Dan pastikan harta yang dapat pula bukan dengan jalan haram. Kalau dah jalan haram awal-awal tak ada lalai pun, yang tu pun dah lalai gila dah. Hal tu pun dah beri neraka awal dah. Pasal apa? Pasal ambil harta secara batil. Hak tu pun beri neraka awal dah. Tanah misalnya tukar batu, geran yang bukan kita punya, tukar. Quran sebut sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Kalau kita alih batu sebadan tu, satu kaki kan, kita alih 7 lapis bumi. Allah Ta'ala kata sayutawwaquna, akan dikalungkan atas kamu. Apa ni? Antaranya saya ngaji dulu, memang Tok Guru selalu dipesan, saya dengar tu apabila ni saya gerun lagi dengar dia cakap. Kalung bumi 7 lapis tu kat tengkuk kau tu. Oh kali, betul. Walaupun tengok yang ni sebaris ni, pokok getah aku, ambil ni. Tu, sebaris tu. Tak payah buat usaha apa-apa, jadi milik aku. Aku punya. Oh. Ambil lah, tengkuk kau esok kalung semua harta tu. Ui, jangan. Jadi benda besar yang kita dah lihat tu, jangan ada langsung unsur-unsur yang menjalahi syarak tu. Baik. Jadi di atas prinsip itu, kata dia, ada pun harta yang menolong atas ibadat, maka iaitu dipuji. Jadi harta yang menolong atas ibadat macam mana? Lagi dapat harta, lagi banyak sedekah. Lagi banyak harta, lagi banyak fisabilillah. Lagi banyak harta, lagi banyak mengaji. Lagi banyak harta, lagi banyak membantu orang-orang untuk dihantar pergi mengaji. Kita mengaji tu, kita support pula orang pergi mengaji. Kalau harta yang banyak macam ni, makin menyebabkan kita makin taat dan boleh membantu untuk orang taat. Orang ni katalah dia tak susah, dengan sebab dia susah, dia cari duit, cari nafkah, dia tak boleh main masjid, tak boleh main mengaji, kita bagi duit kat dia supaya dia boleh main mengaji, boleh main masjid, boleh main sembahyang, boleh Jumaat, boleh jadi orang yang berguna di sisi agama. Kalau dengan harta kita tu boleh menjana macam tu, Masya Allah, best. Tapi nak cari macam tu lah. Banyak orang bila harta makin banyak, kereta makin besar, saya lah tu, tukar, buruk makin upgrade. Memanglah upgrade, takkan nak downgrade. Kadang-kadang tak perlu buat upgrade. Kalau memang perlu upgrade, munasabah juga upgrade kan. Saya buat misal lah kan, katalah kita memang travel jauh-jauh, jadi cari kereta besar sikit, munasabah juga upgrade. Nak bela diri. Tapi kalau dah benjin, kerja pun tak ada, dua masjid, alik masjid, surau masjid, masjid surau, rumah masjid, rumah surau, rumah masjid, rumah surau. Jalan pun tak sampai 2 km, enjin pun tak ada panas. Start tu, color biru tu kan dengan temperature tu kan. Kalau kita baru-baru kan ada macam tu kan. Gambar temperature tu pun tak ada hilang biru. Tak ada panas enjin, tutup enjin dah, tak. Kereta lama pun tak elok-elok lagi. Walaupun dah pakai 10 tahun, pasal tak jauh perjalanan katalah itu, pergi tukar, ambil loan, ambil kereta baru. Astagfirullah. Dia upgrade benda. Kalau elok jadi macam Pakcik Azmi kita, naik basikal lah je. Ni tak ada, ni kita sebut bila lah. Kalau ada dia kerja besar, naik kayu basikal lah je, keluar belok, sihat. Jadi tak perlu upgrade.
harta kereta yang ada tu saja tak ada. Saya tak kempen, saya bukan nak kempen, tapi saya nak cerita. Apa? Dah kereta pun tak pakai, basikal ni kereta buat penyakit pula. Tak mana penyakit? Duduk dalam aircon lah, kereta buat aircon, rumah aircon, sini aircon. Tak ada berpeluh langsung. Kereta penyakit, naik basikal, peluh. Kereta kita tu, tengok mana ustaz yang kereta buruk-buruk tu. Ni. Ustaz nak pakai kereta tak? Ustaz jalan jauh-jauh kan. Saya tahu ustaz macam ni. Sekarang, ustaz, jom kita pergi Perspakom, tukar nama. Perspakom, ustaz tak ada. Saya masuk, saya buat surat semua. Sampai waktu pergi JPJ tu, saya call lah, ustaz mari, jom kita pergi. Thumbprint je. Itulah. Sekupang saya tak nak. Pakailah. Ialah Allah Ta'ala. Sikit. Ada ke? Susah. Ada, nak kata tak ada langsung. Bukan tak ada. Ada orang macam tu. Saya pun dulu pakai kereta pun, Abang Zah tu, orang bagi. Bagi pun, istilahnya dia pakai 3 tahun, 32,000 kilo. Sikit sangat lah. Setahun 10,000. Jadi sebulan 1,000 kilo. Macam tu lah purata dia. Sebulan 1,000 kilo. Alah. Kahwin lama dah, tak dapat anak. Dia kata, ustaz, jadi saya nak bagi tapi saya segan dengan ustaz. Apa dia? Ustaz sambung bayar. Sekupang saya tak nak. Awak masa tu memang tengah naik kereta pun. Mengantuk sorong mantai lah kan. Saya kata apa? Ada. Yang saya datang pun kadang dulu dengan Mercedes kan. Mercedes buruk tu lah kan. Tu pun asalnya tuan dia beli Mercedes baru kan. Mercedes tu dia dah macam ni. Dia kata, ustaz, ni saya bagi harga murah ya kat ustaz. Tak ada duit, ambil je pakai dulu. Ada duit ustaz bayar. Saya pakai kereta jenis macam tu lah. Saya bukan ada duit nak beli mewah-mewah pun, tak ada. Jadi ada maksudnya, ada orang buat kebaikan. Ada orang macam tu. Ada. Tapi yang bagi seketui baru kat saya tu tak ada lagi lah. Tak ada lagi lah. Jadi saya nak cerita apa ni? Nak dengan kita sendiri lah kata itu, kita ada kata kita nak bagi ke orang yang memang memerlukan benda tu. Kalau kita memang duduk kedudukan ni, memang harta yang ada kat kita dipuji. Pasal apa? Dengan harta kita tu akan memudahkan orang yang nak buat fisabilillah. Yang ni yang kalau kita tengok para sahabat ada sekalian, begitu juga salafus soleh dulu, ada yang cacat, ada yang buta, ada yang pekak, tapi harta banyak. Nak pergi perang tak boleh, tak cukup syarat, SOP tak cukup. Untuk buat apa? Siapa nak pergi perang? Aku support. Kuda tak ada, aku bagi kuda. Senjata tak ada, aku bagi senjata. Dia cacat. Kaki pendek, kaki kudung, mata buta, ada yang pekak, ada yang luka tak baik lagi, nak pergi perang tak boleh. Macam mana? Aku support. Ada orang nak pergi perang, duit tak ada. Belanja tak ada, kuda tak ada. Parang kontot saja ada. Nak beli senjata macam mana? Perlu belanja. Kehidupan dia orang macam ni. Kehidupan dia orang macam ni. Jadi kita nak bina balik masyarakat kita dengan kehidupan. Belanja harta macam ni. Boleh sebenarnya, tapi kalau saya mengaji lah Tok Tunggu tersebut, kita perlukan seorang pemimpin besar. Untuk besar tu pasal apa? Yang dia ni jadi peneraju kepada seluruh masyarakat Malaysia. Semua orang dengar cakap dia dah duduk di bawah pimpinan dia. Yang ni dia panggil mursyid. Inilah mursyid ni. Dia bawa satu. Bukan saja pengenalan zahir, pengenalan batin dia bawa satu. Dia ni kita tengok macam mana? Masya Allah. Takwanya Masya Allah. Sedekah ni Masya Allah. Nak kata cinta harta, tak ada, jauh sama sekali. Nak cari orang macam ni. Satu kalau tak boleh yang kata yang peringkat Malaysia punya kebangsaan ada macam tu, kalau ada orang betul-betul ni pegang dia betul-betul. Pasal apa? Memang dia boleh bawa kita jalan betul. Sabda Nabi SAW kata, ni'mal malu salihu lil mar'i salih. Maksud terjemahnya, sebaik-baik harta yang baik itu bagi seorang yang baik. Harta yang baik-baik. Contoh harta baik-baik macam mana? Kenderaan yang laju. Kuda yang kemas. Contoh kan. Itu kan harta yang baik-baik. Kalau kuda yang kurap, kereta yang rosak. Yang tu kenderaan, harta yang tak baik lah istilahnya. Pasal buruk, orang pun tak nak kan. Pokok durian musangking. Duri hitam. Tu kan jenis istilah harta baik-baik. Kalau durian, buah kecil,
biji besar, isi, nipis, menyerongin pula tu. Saya bagi contoh kan. Kadang-kadang buka bangsa-bangsa tak ada isi walaupun seketul. Yang ni harta je ke, tapi bukan malus salih. Yang ni kalau wakaf bagi mak tahfiz pun tak bermanfaat mana, makanya dibeban dengan dia pun. Ini debat ni pun. Nak beli pokok durian tu. Yang dia boleh buat macam mana? Tebang pokok durian tu, cari tunai lain, kahwin dengan dia, balut. Ada juga jalan. Boleh. Cari akal. Saja saya sebut gitu tak. Orang yang memang ada harta yang baik-baik ni, kenderaan ada rumah dia, bangunan dia, tanah dia, ladang dia, apa saja, kuda dia, apa saja nama harta baik ni, dapat ke orang baik? Oh, hak ni kata Rasulullah sebaik-baik. Satu zaman Rasulullah, Abdul Rahman bin Auf, siapa tak saya dengar tak? Masya Allah. Tuan-tuan, dia terlewat takbiratul ihram je. Terlewat takbiratul ihram dengan Rasulullah je. Nak kata harta yang baik di kalangan pada tangan orang yang baik ni, orang soleh ni. Habis je salam, pasal ada dagangan datang, dia terlambat, duk sibuk dengan dagangan tu. Yang orang bawa dagangan tu, katalah dia jamak, ada yang kosor sembahyang, tak tahu lah. Tapi dia duduk di Madinah ni, macam mana? Patutnya kena berjemaah dengan takbir tu ula lah dengan Rasulullah. Dia terlambat sikit, bukan tertinggal rakaat, bukan masbuk rakaat. Tak? Terlambat sikit je. Terlambat sikit je, habis-habis sembahyang, jumpa Rasulullah lalu. Ya Rasulullah, kata dia, aku terlambat. Boleh tak aku tebus dengan 100 ekor unta? 100 lah, bukan tanya seekor. 100 ekor, Rasulullah tak ada. Seluruh dagangan yang baru sampai ni, Rasulullah, aku jadikan dia sebagai penebus aku untuk takbiratul ihram. Aku lambat tadi. Boleh tak? Rasulullah tak. Kemudian dia tawarkan seluruh harta aku yang ada ya Rasulullah untuk takbir tu. Tak. Untuk macam mana? Aku bagi semua harta ni sabilillah. Dan satu harta tu yang baik, orang baik, tu apa dia? Dia gunakan semua untuk jalan baik, dan dia pastikan selepas ni aku tak tinggallah takbiratul ula. Tuan-tuan. Orang macam ni kita nak jumpa bukan tak ada. Tapi zaman kita ni duduk belakang ni makin payah. Kalau ada tuan-tuan jumpa tu, buat menantu, buat pak mentua, buat besan, buat birah, buat abang ipar, kak ipar. Orang tu kan, orang macam tu lah cari. Kan? Itu kalau ada lelaki, kalau perempuan je, buatlah, buat madu. Tapi ayat tu orang marah sikit. Buat madu. Lagi ada ke gelas pecah? Ada gurau-gurau juga kan. Tapi nak kata macam tu, yang tu yang kalau orang ada agama tu, dia ada agama, dia tak ada masalah untuk suami dia kahwin satu lagi. Kasar sikit lah ayat tu kan. Macam kalau orang tak bagi suami dia kahwin satu lagi, macam tak ada agama je. Saya tak gambar gitu, yang kamu faham gitu. Buat apa? Dia pun boleh gelak saya cakap gitu kan. Tapi nak cerita apa? Memang betul kalau katalah kan. Kadang orang perempuan ni kawan dia boleh. Pergi boleh sembang 3-4 jam sembang. Seronok lah berkawan dengan dia. Tapi nak bagi kawan dia tu, yang dia seronok berkawan tu, untuk kahwin dengan suami dia, apa kita bagi. Tambah pula bunyi dia, suami pun ada minat kan dengan perempuan tu. Oh, kau nak merampas suami aku ya? Macam tu. Bukan dia kata, dia yang bagi cadangan. Abang, saya suka perempuan ni. Pasal apa? Memang kalau sembang je ni, baik perangai ni. Tak ada orang minang dia. Sayang abang. Saya nak abang pergi minang dia. Abang tak mau minang, saya tolong pinang untuk abang. Nak cari isteri macam ni pun payah dia. Yang tu isteri soleh pula, solehah pula. Tu bab lain pula tu. Yang tu pun pernah bagi hati lah. Kalau ada isteri macam ni, dengar kan? Saya ada kawan saya seorang macam ni. Isteri dia suruh dia kahwin lagi. Sunyi duduk rumah, kata dia. Abang duduk pergi mengaji, duduk mengajar macam ni. Abang kahwin lah seorang lagi. Duduk suruh abang dia kahwin je. Abang dia duduk macam ni. Alamak, aku pun tak apa nak ada duit. Sangka kau pun sangkit. Tapi isteri dia duduk suruh kahwin. Sampai lah ni tak kahwin lagi. Jangan tak tahu. Orang perempuan jangan tak tahu. Kalau dia, orang perempuan lah, kalau suruh suami kahwin lagi, orang lelaki akan fikir panjang untuk dia nak kahwin. Yang galak ni, yang tak bagi tu. Sikit lah gurau tu menyambil kan. Tapi memang macam tu pun, fitrah macam tu. Pasal saya jumpa dah, pasal ada kawan saya macam tu. Memang kau bukan orang jauh-jauh pun. Kena sangat lah kan. Dia cerita orang tak ada ni. Orang rumah suruh kahwin, kata dia. Untuk tak nak kahwin.
Bukan senang Muhammad. Dia panggil saya apa malah. Bukan senang Muhammad. Kenapa? Ish. Yang ni pun jenuh kat nak bela. Nak ambil duit mana? Kahwin dapatlah rezeki. Sembang senang lah dia cakap. Allah. Satu kalau kita perhati tu banyak kita kena betul. Kadang-kadang kita rasa ni aku ni soleh dah. Kalau ni sebab aku ni solehah dah. Semak belum lagi. Naudzubillah. Baik. Jadi sebaik-baik harta bila harta yang baik tu ada pada orang yang baik. Kalau katalah kereta Ferrari buat apa? Pergi mengajar. Pasal dia mengajar banyak tempat. Pula tu jarak jauh-jauh. Jadi dia perlulah Ferrari. Mana Acik naik peraturan saja kan? Ipoh KL 15 minit kan? Tu dia. Itu saya bagi contoh kereta kan. Kau tak pernah sabar 15 minit kata lain. Helikopter peribadi punya. Nama pula nak dakwah mana pedalaman. So Sabah Sarawak tu. Hutan padat tu. Nak masuk kereta payah. Apa 4-wheel drive lah apa, lecah apa, lambat makan masa. Dia masa banyak nak perlu pergi jumpa orang kan. Tengok YouTube tak sama tak dengan pergi jumpa orang. Nak jumpa orang susah, nak dakwah orang asli apa. Oh pakai helikopter peribadi turun kampung. Dakwah bagi bantuan. Macam mana? Kalau ada orang macam tu macam mana? Best kan. Tapi nak sebut macam ni, ada orang dia ada harta macam tu, tapi dia pula tak boleh buat macam tu. Dia tak boleh ceramah, dia tak boleh ngajar. Boleh apa? Boleh helikopter peribadi, boleh pusing api. Pusing. Siapa nak naik bagi RM100, pusing. Buat apa tu? Jadi harta tu tak duduk pada orang yang baik. Kalau dia bagi pula, katalah contoh, helikopter dia bagi kita helikopter. Kita pula pening boleh. Macam apa? Tuan ingat senang nak beli helikopter. Kita nak dapat Ferrari pun, kalau tuan-tuan bayar insurans agak-agak apa? Itu insurannya rotek dia apa? Jangan tanya saya lah. Itu kalau tukar tayar sekali macam. Kalau ada satu pius terbakar macam. RM1 tukar agak RM5. Pening kita. Satu kalau ada orang yang senang-senang ni, dia tu baik, diguna harta pun baik, diguna tempat yang baik, Masya Allah. Dan dia ada pengaruh pula dalam masyarakat. Orang tengok, dia ni, Islam ni bagus ke banyak. Inilah ajaran Islam. Kalau ada karakter macam ni, maju Islam. Tetapi tiada sayugia kata dia membanyakkan dia. Okey, ada peringatan juga. Memang sebaik-baik harta ialah duduk pada orang yang baik, orang yang soleh, yang tak melalaikan dia. Tapi kata dia, ada tapi juga. Apa dia? Tiada sayugia membanyakkan dia. Kalau kita perhati, kebanyakan kita ni cari harta memperbanyak lah. Semua tujuan memperbanyak. Dah banyak dah. Kalau boleh nak bagi banyak lagi. Habis terus. Siapa kena tipu? Tuan-tuan saya tak tahu. Saya ada tempat saya ngajar, saya sebut berapa kali lah. Dulu adalah duit sikit, simpan. Nak cerita nak tak memperbanyak ni. Beli pokok jati emas. Dulu ada ialah pokok sepang lah apa. Kawasan tanah dia, hartanah dia macam ni. Beli lah. Ada 20 pokok saya beli. Lesap. Orang yang jual pokok mana, gerat tu saya simpan lagi. Dia kata boleh pergi tengok sendiri. Pergi tengok nombor pokok, kita punya pokok jati emas tu. Kat mana? Kat kawasan Kuala Kerai, Kelantan, gini. Nombor dia boleh tengok. Kalau memang ada lah tu, saya boleh jual satu pokok tu. Kalau ikut macam mana dia janji tu, umur pun matang dah. Umur kat 20 tahun dah kot. Pokok jati masa musim zaman orang tanam pokok jati tu. Satu pokok tu berapa ribu lah? Mau 30,000. Pendapatan yang sepatutnya dapat. Satu pokok 30,000, kalau 10 pokok 300,000, 20 pokok 600,000. Berangai lah. Mana ada orang sekopang, tak? Nak cerita apa? Kita selalunya nak memperbanyak. Duit dah ada apa-apa, kita pun tak ada masalah. Gaduh beli emas. Nak bagi banyak lagi, labur pula. Lebuh. Orang buat lari. Habis, hilang lagi. Tuan-tuan saya tak tahu. Saya cerita saya lah. Saya cerita orang lain. Allah. Tu kata kita ni banyak lalai. Tu bila kita ngaji ada jumpa guru, dia hantuk kepala kita bab kata ni, baru kita sedar. Gini.
baru kita istilahnya menyesal apa yang lepas. Kalau nak buat apa betul kan perjalanan kita sebagai orang Islam tu, orang beriman tu. Baik. Jadi tak sayugia membanyakkan dia. Bahkan yang lebih utama diambil harta itu sekadar yang memadai jua. Memadai saja. Katalah misalnya kita ni tak makan petai, orang bagi petai. Dah kita tak makan petai, orang bagi petai, ambil je petai tu, lepas tu bagi ke orang. Prinsip tu kena faham. Prinsip tu. Katalah kita makan petai, takkan makan petai sampai apa petai banyak-banyak tu panggil apa? Ikatnya. Oh, yang selungguk-selungguk je tu. Tu panggil apa? Serangkai-rangkai. Merangkai kan? Merangkai macam-macam bahasa lah, daerah bahasa lain lah. Oh. Orang bagi kita tu 4-5 orang. Buat apa ni? Untuk ustaz makan petai. Cirit kita makan petai. Tapi kalau kita boleh, memang kita pun katalah untuk perubatan apa satu hal, kopik-kopik buat jeruk ke apa ke, satu hal. Tapi antara prinsip dia dah kita pun makan 2-3 papan je, tu pun dah tak lalu dah. Tu pun tak tahan bau kencing busuk. Contoh lah kan. Kentut pun perut tak tahan. Waktu macam mana? Ambil petai tu, siapa boleh makan, bagi. Nak sebut prinsip tu. Apa dia? Ambil kadar memada je. Untuk kita mengajar ni, rumah kita tak ada siapa. Orang bagi nasi lemak 20 bungkus. Nak buat apa? Takkan kau nak menterdarah seorang. Kan? Macam mana? Tambah pula dah kenyang. Dia orang dah jamu dah. Bagi, ambil. Bawa bagi adik-adik siapa. Jumpa tengah jalan. Budak-budak mana tu. Dah makan belum? Belum. Ambil makan. Bagi. Nak ada prinsip tu. Susah tu. Saya ngaji tu guru tegur kata dia, kita ni kerana makanan lebih nak bagi orang pun susah. Kita masak lebih-lebih ni, simpan, perangat. Gulai tu, sampai jadi serbu. Perangat. Ni kalau jenis perangat kan. Ada yang tak perangat, gulai tak habis, buah dalam peti. Hari ni punya pun tak habis, buah dalam peti. Tu, kalau kira tu ada 11 bekas tu. Siapa? 11 hari punya gulai tak habis. Tu habis-habis buang. Nak bagi jiran ke orang susah ke, ataupun awal-awal tu bagi ke orang, tak ada langsung fikrah macam tu. Zaman kita ni zaman pula nak cari orang ada fikrah macam tu dengan pengajian macam tu pun dah susah lah. Saya sebut ni kotlah ada orang yang boleh manfaatkan kan. Saya sebut tu pasal saya pernah duduk zaman tu. Zaman saya kecil-kecil dulu memang tutup apa? Tok Wan, nenek, mak ayah pun dulu bukanlah orang sedang, orang susah je. Tapi jenis orang kata apa? Walaupun susah, tapi bila dia masak-masak dia ingat jiran. Jiran pun masak-masak dia ingat kita. Jadi dia ada perasaan kasih sayang sesama jiran tu. Kuat kan? Dulu kuat. Sekarang ni dah kadang-kadang sampai berbuka puasa pun dah tak ada dah nak bagi juadah kita bagi ke jiran-jiran. Ada tempat yang masih ada lagi. Tambah pula apa, ada pasar Ramadan pula. Mampu tak ada dah nak bagi. Aku tak ada lah kan. Kalau itu kita kena PKP kan. Satu hal. Tapi nak sebut asal kehidupan tu lah yang kata nak bagi-beri ke orang tu. Masak je teringat, nak bagi orang ni semangkuk, orang ni semangkuk. Masak kadang 2-3 orang yang ada di rumah, tapi masak banyak-banyak. Suami kadang sampai tanya, buat apa masak banyak-banyak ni? Tak tahu apa, teringat jiran. Nak bagi. Bagi dia orang rasa. Tambah pula makanan yang dia masak ni, makanan yang sedap. Jiran memang susah nak dapat ni. Katalah misalnya, dapat ikan petengah ke apa. Dapat 10 ekor macam mana? Kita goreng, masak apa, siap bagi kat dia. Sekor. Dia dapat, seronok ikan sedap ni, mahal ni. Nak mengembirakan hati orang lain dengan harta benda kita ni. Kita kalau ada peti sejuk lah macam mana? Simpan 10 ekor dalam peti sejuk. 10 tahun ni saya simpan ikan 10 tahun ni. 10 tahun mau makan. Nak simpan sedekah tu susah. Macam hai kita. Jadi kalau ikut asal, ambil kadar yang memada saja. Yang ni pun dengar senang, nak amal cukup susah. Kerana doa Nabi SAW kata dia, Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin fid dunya kafafan. Artinya, terjemah daripada hadis itu, kata Rasulullah, Ya Allah, jadikan olehmu akan rezeki keluarga Muhammad SAW ni, maksudnya ahli bait Nabi SAW ni,
barang yang tiada ada ia berlebih daripada yang memada. Ni doa Rasulullah. Pada dua perkara besar nak mati itu. Apa dia? Rasulullah dia doa, ahli baik dia, maksudnya kaum keluarga dia, anak cucu cicit dia, tidak akan ada yang kebuluran, kesusahan sampai tahap tu. Dan juga doa Rasulullah apa dia? Anak cucu dia tidak akan ada yang kaya raya. Pasal dia minta supaya Rasulullah Ta'ala beri ni pintu dia kafafan. Maksudnya rezeki keluarga Nabi Muhammad ni, maksudnya anak cucu Rasulullah ni, setakat mana harta dia? Kafafan saja. Ada ya? Yang ni yang kalau kita nak tengok betul tak betul mereka ni keluarga Nabi kan? Ni sedikit lah kalau kita bila belajar hadis macam ni, kan zaman ni bukan muncul lah, masyhur, popular kan, golongan Habib. Abaib ni memang istilahnya keturunan yang ada hubungan dengan Nabi SAW. Orang tak nak percaya sama satu hal. Pasal bukan senang tu tak, orang nak buat Sayyid, orang nak buat Habib, melainkan mesti ada salah silah keturunan, dan salah silah tu biasanya dia pegang. Kalau orang tahu betul ke kau keturunan Habib, mana dia keturunan kau, dia boleh buka buku tunjuk satu-satu keturunan aku ni. Biasanya ada salah silah tu dijaga kan? Dijaga. Kalau ada orang mendakwa Habib ni, tuan-tuan tengok cara hidup dia. Mewah jenuh jenang ke? Tak. Golongan Habib ni kebanyakannya macam mana? Dia biasa je. Orang lain yang support untuk dia. Dia tak pernah nak pegang harta benda. Kalau dia pegang pun, kalau katalah dia sebagai pemimpin, orang bagi dia, dia pegang tu, dia ni macam mana Rasulullah sebut, dia kata anal qasim, aku ni tukang bahagi kan? Saya tengok tutup guru macam tu kan. Tutup guru ni, tambah tutup guru pondok satu hal, saya pergi India pun tengok syekh pun macam tu. Orang nak bagi duit kan, sampai kami terkejut tengok. Duit Malaysia tu kan, duit India kan, bagi macam mana? Tebal tu. Kita tengok, tak biasa aku tengok orang Malaysia bagi duit macam ni kan. Orang salam duit bagi. Ada tukang pegang duit. Dan satu perkara, kita pun duit bagi orang pegang pun dengan megah hukum lah. Tak. Kita boleh tengok muka dia. Dia pegang duit tu tak ada perasaan seronok dengan duit tu. Kita boleh tengok dia punya pandangan dia tu, dia terima duit tu, dia dah pandang dah apa kebajikan dia nak buat. Korban ni tuan-tuan, kalau 100 ekor tu, semua fakir miskin tu dia bagi rata. Bukan untuk orang kaya. Dia bukan fakir miskin. India dengan kita ramai lagi yang India. Fakir miskin dia bagi. Rata dia bagi. Dan orang akan mengharapkan pemberian dia. Dan dia pun bukan ambil untuk dia makan mewah-mewah. Tidak. Dia buat mahatafiz free. Tempat pengajian free. Hospital free. Doktor pula nasihat kat dia, suggest minta juga bayaran sikit supaya orang tahu nilai ubat. Kau edak lagi free murah doktor bagi suggestion kat syekh macam tu. Dia sediakan markas untuk ubat batin, ubat zahir pun dia bagi. Kan? Kat India saya pergi, ada lagi syekh macam tu. Malaysia tak ada lagi. Tak ada. Kau tak jumpa tu, minta maaf kalau saya sebut kata tak ada tu. Ada pun nak cari susah. Kalau jumpa, pegang yang elok. Jadi asal saya nak cerita tentang golongan Habib ni lah. Dan saya pergi India tu, dia pun memang keturunan Hasan dan Husaini. Saya tak ingat belah siapa, belah mak, belah ayah, tapi ada belah ni ayah, belah ni Hasan, belah ni Husain. Keturunan pula memang keturunan Syekh Abdul Qadir Jilani. Lah ni Syekh yang berumur kat 90 tahun tu, yang tu keturunan ke-22, Syekh Abdul Qadir Jilani. Baik. Bahkan kata dia, hak Rasulullah ni didoakan untuk ahli keluarga, ahli baik dia. Maksudnya anak cucu dia ke belakang ni, yang tu yang dipanggil Ali Muhammad ni, sekadar hajat sahaja. Menunjukkan oleh Rasul SAW dengan ini doa. Jadi daripada doa Rasulullah ni kita boleh faham apa kata dia? Menunjukkan kepada bahawasanya tiada sayugia bagi mereka yang berakal. Tajam ayat tu. Sayugia bagi mereka yang berakal bahawa penat ia pada menuntut akan yang lebih daripada kadar hajat. Tapi kalau kita tengok, orang kata apa, cuaca masyarakat ni macam mana? Memang
Dia bukan cari harta untuk menyelesaikan hajat, tapi dia mencari harta untuk mewah. Dan dia tak hajat pun saudara. Hajat besar saya ngaji, kita guru duk ajar pun. Hajat besar kita apa? Boleh makan nasi, ada lauk satu benda, sayur ada, lah gitulah. Tambahlah masak sayur, masuk lauk sekali. Masak gulai pun ikan sekali. Masuk ikan, masak apa? Sayur, daging sekali. Kan boleh sekali kan. Satu lauk tu semua ada, all in one. Kalau lagi India, biasa macam tu. Adalah hari-hari yang makan sedap sikit, tuan. Tapi nak kata, kalau ikut hajat, itu je. Bukan gaduh nak sambal belacan, timun, lagi apa. Yang tu apa? Mewah lah. Memang mewah sebenarnya. Tuan-tuan saya tak tahu, saya sebut saya lah. Mewah, kan? Saya zaman kecil pun saya tak makan macam tu. Tapi saya tak tahu zaman lah ni memang macam tu. Tak memang pun jadi mewah. Sos ni sebulan mau 4 botol. Bukan botol kecil tu. Dan botol lah, tu apa? 1 liter lah. Apa gram? 1 liter lah. Tak mainlah beli sos botol-botol kaca tu. Botol yang kami makan sos mudim kan. Botol yang besar tu. RM7 lebih, RM8 tu botol. Tu. Sebulan mau 4 botol. Ni tengah ramai lah tu, PKP apa, di rumah. Orang tak boleh pergi belajar apa lagi. Sekejap je. Tuan, besar-besar lah tu. Anak saya bukan kecil-kecil, umur 5 tahun, 6 tahun. 20, 18, 19, 16, 15, 10. Tengah nak lerka macam tu kan. Beli durian kalau 20 biji sekali ayun dah habis. Nak cerita apa ni? Cerita memang lebih pada hajat lah. Bahkan sekadar hajat saja. Jadi kita baca ni tuan-tuan nak sebut macam mana, mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kita betul-betul dapat hakikat. Kalau saya kata memang saya tak dapat jauh dengan langit lah keadaan saya. Satu kita ni bila ada tok guru yang memang dia baca macam ni, dia pun hidup macam tu. Yang tu terkesan nanti. Saya baca kat tuan-tuan tu kangguk je lah. Saya tak adalah sikit macam tu kan. Tapi dalam kategori saya ni mewah kan. Tambah pergi ngajar, mewah. Semua orang jamu. Kalau pergi masuk kedai makan, ustaz order je apa. Lesen besar tu. Mi rebus. Satu, ustaz rasa pula ni. Dia pula saja supaya kita rasa. Kan? Saya pernah niat sekali macam ni. Aku nak order semua yang tak sedap. Ada yang muka dia orang. tak baik kat menanya orang itu. Tak tahu. Tak gamak orang nak buat itu. Nak cerita apa? Nak cerita kita bukan kena hajat. Apa yang kita dapat ni memang mewah belaka. Satu dah mewah macam mana lah. Dah lah mewah makan. Malas pula tu. Macam mana? Macam ni. Apa nak buat? Mengaku je lah, ya Allah, aku ni banyak zalimkan diri aku. Makan banyak, tidur banyak, hiburan banyak, amal sikit. Nak rasa rezeki ni datang daripada engkau, hakiki, tak ada orang lain masuk campur. Yang tu aku tak boleh, ya Allah. Ampunkan aku. Itu ialah wajah kita. Kita nak jadi hidup macam mana hidup para sahabat dulu, makan berdikit-dikit, tuan-tuan. Hanya makan, kadang makan nasi dengan ayam garam. Tak adalah. Kan? Tapi ada lagi ke orang macam tu? Ada. Saya biasa jumpa tu belah Kedah, memang lah ni dia popular sikit. Dulu orang tak apa nak kedai. Dia orang panggil Pak Cumit Posa. Saya kedai sebelum saya kahwin lagi. Memang kami duduk rajin pergi ziarah dia dulu. Hari-hari puasa. Kalau nak pergi jumpa rumah dia, zaman saya pergi dulu ziarah, masa tu saya duduk ngaji lagi. Tak rumah tangga lagi. Waktu Tok Guru Arwah Al-Fatih tu, kalau dia ada hari dia pergi Ipoh 3 hari apa, kadang ada kursus zaman dulu lah. Kami pun cari kereta, dia keluar, kami keluar lah. Pergi ziarah Tok Guru. Siap soalan apa, antaranya pergi ziarah dia. Buat apa? Kalau lagi jumpa dia akan ada satu dangau kat bukit dekat dengan rumah dia. Jarang dia duduk rumah. Dia duduk dangau buat apa? Tanam buah salak. Kami datang, dia akan jamu buah salak. Dia tak makan, dia puasa. Hari-hari puasa. Buah salak dia kata macam ni. Buah makan. Kan buah salak dia sepanjang tahun, dia kan ada musim. Buah makan, biji tinggal. Kenapa ni? Tuan tahu dia kata apa?
Buah salak sekilo RM7. Biji tumbuh satu tu, satu tu jual ada yang masa tu lah kan RM10. Jadi isi makan biji saya sebai. Dia buat nursery, dia tanam dan dia nursery, dia jual luar benda. Dia bagi kita makan isi, biji dia ambil. Cerdik. Dan dia makan tuan tahu buka puasa apa, sahur apa? Secawan nasi, sebiji telur. Aku dah makan ni 20 tahun dah. Tak makan lain. Sahur pun secawan nasi, sebiji telur. Secawan ayam. Aku tak makan benda lain. Elok sehat. Ada satu ketika lama tu, kebelakangan ni, lama tak lama ni, 5 tahun lepas ni, dia sakit teruk. Masuk hospital. Doktor kata apa? Doktor cek tak tahu dia sakit apa. Doktor kata ni pasal duk puasa banyak. Cerita ada macam tu lah kan. Pasal tu lah tak sihat ni. Dia tak maki lah doktor tu kan. Tapi belakang ni apa? Aku duk puasa makan siang nasi dengan telur selama ni tak pernah sakit pun. Habis-habis dia kata aku sakit sebab puasa. Tapi ada lagi kan? Ada lagi orang macam tu. Letak kesempatan pergi ziarah. Bila ni berumur lah. Saya kalau pergi ziarah tu, dia tengok muka saya, kata dia, ni Ustaz Cina. Tengok muka saya, muka Cina. Pula tu saya kalau jumpa dia, orang yang paling banyak bersemang saya tanya soalan macam-macam. Tanya. Mana mengaji tu, muskil tu. Tanya. Kalau ada geng-geng pondok yang pergi, saya tak pergi, nanti dia akan tanya saya dulu. Ustaz yang macam muka Cina tu mana? Dia akan tanya saya. Bila lama lah saya tak pergi ziarah ni pun. Asal macam salah pun ada. Pasal khabar bertanya, salam dikirim tu banyak. Tapi saya tak pergi. Asal salah pun ada. Muhtar seni. Masya Allah. Lah ni orang suka ambil kata-kata hikmat dia memang. Dia jenis suka berbantu-bantu ni tu kan. Bermadah-madah itu. Kitab dia punya mengaji, zaman dia mengaji macam ni. Mengaji. Kalau ada benda penting, dia akan ada satu buku nota. Dia kimpul lah, buku nota dia banyak lah. Dia akan tulis, contohnya macam ni. Nabi doakan ahli keluarga dia macam ni. Dia akan tulis, muka surat, baris berapa. Benda penting semua dia akan buat keluar, tulis dalam buku nota dia. Saya punya pengalaman, tanya dia kalau masalah apa-apa, dia tak buka kitab besar-besar, dia buka buku nota dia. Tanya masalah ni kan, Ustaz. Ambil buku nota dia. Buku nota dia dekat tangan lah. Dan orang tak ada masalah. Buka. Kitab ni, saya katalah kitab Fathul Mu'in I'anatul Talibin, juzuk yang kedua, muka surat 43, contoh itu lah, saya tak apa betul muka surat ni. Cerita sembahyang jemaah ni macam ni. Kata Imam Ghazali. Dia punya style. Tanya ya, dia jawab. Dia bukan buka kitab besar-besar. Kitab dia kitab besar, tapi semua dalam nota dia. Tengok. Kampung Ustaz ada juga bang. Untuk Ustaz kena Ustaz langsung. Saya pernah dengar Ustaz langsung. Saya ni tak ada lah. Masa saya muda tu, dah tua lah. Macam yang Ustaz cakap lah. Dia datang bawa 2-3 buku, termasuk satu buku nota dia. Buku latihan lah, buku sekolah. Buku tulis kan. Ini kalau ada yang tanya, dia buka. Tapi dia ngajar buku nota. Cari. Ustaz saya rasa ingat Ustaz tadi. Allah. Kata, ulama dulu dia ada speciality dia. Apa tu semua di situ. Cari. Orang lah ni, Facebook pun, kalau buat live pun tu, kitab penuh belakang. Pada ayat 1 tak nak buka. Saya sebut saya lah tu kan. Ada bangun ni sekali buat, memang tempat tu ada kitab banyak nak buat macam mana. Waktu lah background kita. Sudah tu. Saya cerita panjang itu. Tapi nak cerita apa ni? Nak cerita mengaji, makan ambil kadar hajat. Kita lah ni, itulah saya sebut. Kita tak makan kadar hajat dah. Nak buat, siapa boleh mujahadah, sila kan. Memang ada tok-tok guru pun yang masih mengasuh mujahadah ni kan. Tapi takut kita tak gamak nak buat. Saya lah ambil prinsip macam ni. Kadang aku nak mujahadah, nak puasa hari-hari pun susah. Nak makan pun sikit-sikit pun susah.
Nak tak makan benda sedap pun susah. Tengah makan benda sedap berhenti pun susah. Susah tak? Tuan tengah makan sedap ni, katalah orang jamu nasi lemak ni, sedap ni. Sambal pun sedap. Nasi pun sedap. Makan nasi pun sedap ni. Sedap lah nasi ni. Contoh kan. Boleh tak tengah-tengah makan tu berhenti, habis. Boleh tak? Boleh tak? Oh, susah. Itu satu hal. Itu tak berhenti. Cedok. Kita cedok asal nak makan sikit ya. Suap. Sedap ni. Boleh tak lawan nafsu kita? Aku takkan tambah dah lepas ni. Boleh tak? Tu pun susah. Tuan-tuan, saya cerita saya lah ni. Lepas tu buat macam mana? Buat macam ni lah. Makanlah sedap. Tapi apa? Pujilah ya Allah. Ya Allah, aku tak fikir pun nak makan apa. Orang jamu ke aku makan. Yang ni aku boleh buat. Ya Allah, semua rezeki pada engkau. Alhamdulillah. Bismillah. Takkan syirik dengan dia sama sekali. Apa dia? Datang rezeki pada dia. Aku boleh buat ni ya Allah. Saya aku makan, aku ngantuk. Kampunkanlah aku ya Allah. Pasal aku tak kuat ibadat. Nafsu aku nak dikit-dikit makan ni. Aku memang selera makan. Contoh lah kan. Buat tu. Habis dak. Tu. Kalau duk apa pun tak ada. Yang ni kena muhasabah diri banyak. Alhamdulillah. Kalau dia faham dengan perkataan, dia kata, sayugia bagi mereka yang berakal. Kita ni banyak tak ada akal. Allah, memang tak ada akal pun. Saya sikit lagi tuan-tuan. Saya ngaji pun saya tunggu sebut ini. Kita tahu dah, kita makan banyak mengantuk. Tuan-tuan. Kita balas agak banyak. Ada akal ke tak ada akal? Tak ada akal. Betul kan cakap. Kita bila ada harta banyak, kita nak sibuk kan. Lagi payah nak mengaji, nak buka kitab, nak telaah, nak pergi masjid. Betul tak? Tapi untuk cari pergi banyak tak? Untuk. Bermula qada hajat itu, bersalah-salahan ia. Nak cerita hajat. Dengan sebab bersalah-salahan kelakuan manusia. Istilah bersalahan tu maksudnya berbeza. Tak sama. Kalau kerja pedang tu makan nasi 3 mulut, tak kena kan. Yang kita pula tak buat apa, duduk PKP, makan nasi 3 pinggan. Tak kena. Yang tu pun banyak tu kalau nak muhasabah diri kita. Tetapi yang dipuji kadar yang kuat ia mengerjakan ibadat dengan sebab makan. Lagi makan, lagi kuat ibadat. Lagi kuat makan, lagi kuat kerja. Lagi kuat makan, lagi kuat dakwah. Lagi kuat, gitu. Memang ada orang bila tak makan, dia lemah. Dia makan, dia kuat. Jadi sebab kuat, dia boleh buat kerja. Satu saya ngaji, tu guru duk sebut. Antara ulama mujtahid yang kurang berpuasa ni, sehingga saya cerita dia Imam Abu Hanifah, Nu'man bin Sabit. Dia memang puasa fardu. Dia ahli perniagaan. Bila orang tanya dia kenapa dia tak buat puasa sunat, kata dia, kalau aku puasa sunat, banyak urusan aku mengajar, untuk dakwah, jumpa orang, untuk ngajak amal ma'ruf nahi ma'ruf, aku tak boleh tunai. Satu, aku tak puasa sunat. Bila aku puasa sunat, badan aku lemah, aku tak boleh buat taat tu. Satu, aku tak puasa. Tu nak kata ulama dulu dia tak puasa apa saya tu. Pasal tu. Saya tengok arwah Fatih dulu pun, dia sebelum masa-masa mula-mula saya main mengaji dulu, susah nak tengok dia puasa sunat. Siapa? Entah bayar tak? Satu hari dia mengajar 14 buah kitab. Agak-agak kalau puasa macam mana dia baca? Mau lembek ni. Kata masa ni 14 buah kitab. Oi, dia baca sendiri. Tutup, buka ayat lain. Tak ada sema. Over the straight to the point. Kitab yang dia baca pun tak gaduh syarah lah. Kalau reti aku baca ni, cara aku baca tu aku tak terjemah pun, nampak dah tahu Arab. Pasal ngaji banyak kat dia pun kepala telang. Dia baca itu terjemah tak? Kalau tak faham kami lah, sama-sama kami dulu duk muzakarah. Dia macam tu. Jadi kalau dia puasa, gagal lah nanti. Nak cari dia puasa Ramadan, puasa 6. Itu masa saya mula-mula ngaji lah. Tapi akhir umur dia puasa hari-hari. Dia puasa hari-hari. Hari-hari. Sebelum tu selang hari. Ada yang insiden kami untuk dia ambil Rabu. Tapi yang ujung tu
Usah yang ni. Oh lah, jenis cakap laju kan. Kalau tuan-tuan biasa dengar dengan jaga macam Kuala laju dengar. Oh dia ajak bukan macam kita sayang je. Kali kita kata dia faham dia datang sekali-sekali. Dia mengajar macam ni. Dia tak pakai mic punya saya ni. Mic dia mesti duduk jauh. Duduk je ni. Cakap pula pelak kuat-kuat kan. Oh, dia kat kita ni. Orang nak dengar dia mengajar. Tapi orang tak boleh follow dia cakap. Maksudnya apa? Bukan level lah kan. Kalau saya kata bukan level kan. Perhati tu. Saya sendiri pun mula-mula mengaji. Saya ambil masa setahun tuan untuk betul-betul boleh tangkap dia punya. Dia cakap apa, dia menyongin pun saya terketaya-keti. Saya belajar dengan dia dulu. Yang tu saya boleh tiru cakap kuat. Bukan saya minat dengan bahasa kuat, tapi bahasa dia bahasa tu. Boleh tiru sebiji je dia. Tu dia memang boleh tiru sebiji. Kalau saya cakap kuat lagi, tuan-tuan kata saya orang kuat. Memang tinggal situ lah kan. Baik. Nak cerita abang makan, minum, betul lah. Jadi, kalau kita munasabah, buat ibadat kuat, ataupun ada tanggungjawab kita yang kena tunai, ini perlu makanan, jadi kita makan tu di atas munasabah dengan kita punya aktiviti, okey. Kita ni, yang jadi masalah tahu mana? Makan lebih, aktiviti kurang. Itu yang menyakit kenciman ni, dengan tinggi, jantung, apalah. Allah. Baik. Maka padanya tiada masalah. Tetapi yang dipuji kadar kuat. Ada pun yang lebih daripada kadar. Ada pun yang lebih daripada kadar memadai, maka ada padanya 3 kebinasaan. 3 kerosakan ni. Pertama, menyeru kepada maksiat. Jadi harta kalau kita cari lebih daripada apa hajat, dia boleh bawa pada maksiat. Maka bahawasanya orang yang kaya lebih kuasa atas mengerjakan maksiat daripada orang yang miskin. Kita kalau duit tak ada, pergi pasar raya ke pergi apa, expo ke apa, duit tak ada, macam mana? Tengok sajalah. Kan? Tapi kalau orang kaya kalau macam mana? Berlori kan dia beli. Apa nak tunjuk saja. Terlintas di hati, semua akan naik lori. Kalau yang dibeli itu memang tak ada hajat dalam rumah pun ada dah. Lagi dibuang-buang lama, buat baru. Betul. Jadi mana maksiat dia? Ada pembaziran. Itulah macam-macam nak saya syarah tu lagi. Ada orang sakit hati pula tengok pada tu kot kan. Dan setengah daripada memelihara daripada maksiat itu, antara kaedah pelihara daripada maksiat ni apa? Bahawa tiada kuasa engkau mengerjakannya. Antara kata dia, kaedah nak pelihara maksiat adalah kita tak kuasa buat maksiat. Jadi antara kaedah tak kuasa buat, macam mana? Tak ada harta. Kalau tuan-tuan ada duit nak pergi Thailand, ada? Pergi Anyai, boleh lah contoh gitu kan. Ayat tu buruk sikit lah, huduh. Tapi kalau orang ada duit, macam mana? Boleh je. Esok tempat tiket, pergi, jom. Orang ada duit tak ada. Orang ada duit ni apa? Nak pergi KL pun duit tak ada ni. Aku dah 3 bulan tak berniaga PKP ni, tersengkit dah. Tak ada duit, dia tak ada gaduh nak jalan belik-belik tu. Orang ada duit macam mana? Kita jom kita pergi Antartik. Berapa? 2 bulan. Duduk di tempat waktu tak ada matahari, di waktu malam. Di waktu siang kan. Tak ada matahari. Malam 24 jam. Duduk di Antartik. Duduk macam Eskimo. Jom. Ada package ni. Duit ada. Nak buat apa tak tahu. Kita sejuk Cameron Island pun tak tahan dah. Dia pergi Eskimo dah. Nak bayar tak? Contoh kan. Baik. Dan sabar pada ketika kuasa lebih sukar daripada sabar pada ketika lemah. Memang betul dia cakap kan. Tak ada duit, memang mudah. Tengok je, tak ada teringin. Ada nak teringin duit tak ada. Cuba ada duit macam mana? Pantang ada yang minat di hati, semua beli. Kalau yang lagi hebat macam mana? Duit ada, semua teringin, satu pun tak beli. Kalau beli pun bukan untuk dia sendiri, bagi ke orang yang memerlukan. Itulah takut tak boleh buat. Satu. Yang keduanya bahawa menyeru ia harta banyak ni kepada bersedap-sedap.
Betul dah lah tu kan. Kalau tuan-tuan lah duit macam kita surau ni satu hal kan. Kat rumah lah. Tuan-tuan nak beli aircon, duit ada ni. Nak beli aircon 1 kuasa kuda ke 5 kuasa kuda? Ke setengah kuasa kuda? Setengah. Mana nak badan? Kadang-kadang tak perlu 5 kuasa kuda pun. Kadang setengah pun badan dah. Bilik kecil je. Ni bubuh macam boleh simpan daging. Sampai kata sejuk tak tahan lah. Sampai macam tu. Tapi mesti beli untuk sedap-sedap lagi. Dah sedap lagi. Kalau ikut brand ABC pun badan dah. Tapi cari brand mahal-mahal tu. Make Korea. Imported khas. Special editionnya. Duit ada. Allah. Astagfirullah. Jadi dia menyeru pada bersedap-sedap dengan segala yang harus. Memang. Kalau yang haram syukur tak. Ni harus. Harus pun. Tuan-tuan kalau duit ada beli doyan, tuan-tuan nak beli doyan kampung? Jawab. Saya bukan cerita tu, saya cerita saya lah. Beli doyan kampung. Tambah pula dah serik kena. Tengok ni mangkok, ni tak sedap, ni busuk, ni ulat, ni tak ada makan, ni tawar macam mana? Ni biji besar, ni tak ada isi. Macam mana? Untuk obat tak boleh lah. Duit ada kalau macam mana? Aku mesti makan musang king. Tak boleh black town kan. Beli tak main lah. Kurang-kurang pun lelaki-lelaki di 24. Kebaga. Apa lagi? Ceni. Udang merah. Saya duduk sepadan. Saya tahu sangat lah tu nama udang tu. Nama-nama durian tu kan. IOI. Tak main lah. Kampung-kampung ni. Memang bukanlah haram. Kita makan pula. Memang benda baik. Tapi istilah yang bersedap dengan segala yang harus. Ikan ada nak beli ikan termenung pecah perut? Ada. Yang 3 pinggan 3 pinggan RM5. 3 pinggan RM5. Ada nak beli ikan tak? Lelong pukul 1.30 tengah hari lah. Nak habis kat pasar. Nak habiskan barang. 3 pinggan RM5. Ada? Mana ada? Kita tanya tu. Ada lagi elok lagi sini? Tak ada? Ni di Bukit Tenggiri. Ikan merah ada merah. Merah. Merah ni tak nak. Jenahak ni tak nak. Nak yang merah putih tu. Kalau boleh sedap, nak sedap lagi. Duit ada. Kalau tak ada duit, melopor je. Tak ada ke jual ikan murah hari ni? Balik saja je. Siapa? Semua mahal-mahal. Lagi bagus macam mana? Ada duit, satu pun tak nak. Tu bagus. Dan apabila adalah badannya biasa bersedap-sedap, nescaya tiada kuasa ia meninggalkannya. Memang betul dah tu kan. Dan nescaya bersangatan kasihnya akan harta. Kasih kumpul duit, kasih nak sedap. Dia akan jadi itulah. Dan apabila kasih ia akan harta, nescaya terjadi padanya beberapa kesalahan. Sabda Nabi SAW. Ini kesalahan-kesalahan yang disebut oleh Rasulullah sebab harta. Banyak benda dia sebut ni. Jadi ke depan lah tu. Apa dia? Nak menunjukkan harta ni bila kita asalnya nak sedap, bila nak sedap, kena simpan harta. Simpan harta banyak, akan banyak kesalahan. Kesalahan dia antaranya kedekat. Sekali lalu tengok tu. Apa dia? Akan kasih kepada dunia. Kasih ke harta. Tak memperbanyak harta. Tu kesalahan-kesalahan yang ada. Yang mudah-mudahan taklah pelihara kita. Allah Akbar. Lemahnya rasa. Yang ni yang kalau saya sendiri, saya tukar baca kat tuan-tuan. Kalau boleh saya nak ada tok guru baca, saya nak dengar. Kenapa? Saya baca dengan saya dengar kan. Kalau ada guru yang betul-betul lah memang dia hidup macam ni, saya suka dengar dia baca lagi daripada saya baca kat tuan-tuan. Maksud apa? Saya baca ni belum tentu saya boleh buat, tapi bila saya dengar dia ajar, kita cuba nak buat pasal dia ajar kita kan. Tuan-tuan, tentulah. Tentu kadang-kadang kita perlu dengar nasihat daripada orang lain. Kalau saya sendiri malam ni saya dah susah lah. Tuan-tuan tahu saya susah apa? Saya susah dah nak mengaji. Pasal semua orang nak mengaji pada saya. Saya nak mengaji. Tak ada orang nak ajar. Ada orang nak ajar. Tapi saya pula tak ada nak pergi. Pula. Itu bulan puasa nak pergi dia dah PKP. Tak boleh pergi pula. Bukan dahaga je tu. Dahaga sikit. Tempat lain pergi mana pula? Kalau dia ngajar kita datang, dia pula alamak ustaz datang. Kalau dia nampak saya, Allah ada ustaz Roseni datang. Saya ni malu Allah nak ngajar kata dia. Sepatutnya saya nak panggil ustaz mengajar. Ustaz mengajar sini lah, saya buat dia je. Dia terpaksa ngajar.
Saya nak dengar dia ajar apa. Dia tengok saya, dia tak boleh ngajar pula. Saya tutup kitab lah, Ustaz. Maaf lah, saya tak boleh ngajar, Ustaz ada. Pula. Satu saya pergi, kalau ada orang ajar, saya pergi nyorok-nyorok tepi masjid lah. Pasal tak boleh tengok muka aku. Tak tahulah saya kata macam mana. Pasal saya nak dengar orang cakap apa. Kan? Sejauh dengar apa? Dengar nasihat tu. Baik, insyaAllah sambung kita tu sabda Nabi Isa alaihissalam. Ada sebut, yang ni bukan saja Nabi Isa, ada memang perkataan Rasulullah SAW sendiri. Memang bawah tu disebut. Situ dulu. Ada soalan? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayatika kama nawwartal arda min nuri syamsika wa badan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma arzuqna futuhal arifin bik وافتح لنا أبواب المعرفة كما فتحت على أوليائك وأصفيائك وأزكيائك وأحبائك وأخلائك بفضلك وجودك وكرامك بجاه سيدنا محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين.